Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zah untuk video ulasan di Amal. Yang mana hari ini saya akan ulas iPhone 14 Plus pula. Ini adalah iPhone model baharu yang dah lama tidak dikeluarkan oleh Apple kerana model Plus terakhir dilancarkan pada tahun 2017 dengan iPhone 8 Plus kalau saya tak salah. Dan kembalinya model Plus ini akhirnya ada pilihan iPhone yang lebih mampu milik pada skrin yang sebesar iPhone 14 Pro Max. Tetapi adakah peranti ini cukup baik untuk penggunaan harian? Dan dalam video ulasan ini akan saya kongsikan pengalaman penggunaan saya sebagai pengguna iPhone 13 Pro dengan skrin yang lebih kecil. Baiklah, anda boleh lihat spesifikasi skrin peranti ini di skrin sekarang. iPhone 14 Plus menggunakan skrin Super Retina XDR dengan panel OLED bersaiz 6.7 inci. Tetapi ia masih lagi tidak mempunyai sokongan kadar segar semula 120Hz ataupun 90Hz ataupun yang Apple gelarkannya sebagai ProMotion. Jadi sebagai pengguna iPhone 13 Pro yang menyokong kadar segar semula yang tinggi, saya rasakan peranti ini ada masalah sedikit perlahan. Walaupun sebenarnya peranti ini mempunyai prestasi yang cukup tinggi dan cukup berkualiti. Ini kerana 120Hz menjadikan peranti lebih lancar. Apabila mengguna kembali 60Hz, saya rasa ia sedikit perlahan. Baiklah, saya akan pergi pula kepada prestasi peranti. iPhone 14 Plus menggunakan chip pemprosesan tahun lepas yang sama dengan iPhone 13 Pro, iaitu Apple A15 Bionic dengan Apple GPU 5 teras. Memori juga adalah sama dengan versi Pro tahun lepas, iaitu 6GB RAM. Dan mengejutkan, peranti ini masih lagi lancar dan baik. Jadi apabila saya menggunakan 13 Pro bersebelahan dengan peranti ini, saya tidak ada rasa beza dari segi prestasi. Semuanya masih lagi seronok, bermain permuas seperti Asphalt 9, akan memberikan pengalaman yang memuaskan dan tidak akan berlaku masalah pemanasan. Peranti ini juga sukar mengalami lengah masa berbanding dengan peranti-peranti Android yang berkuasa seperti yang dijana dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi saya agak terkejut walaupun hanya menggunakan 6GB RAM dan mempunyai chip pemprosesan tahun lepas, ia masih lagi mampu menguruskan memori dengan baik dan memberi pengalaman penggunaan yang memuaskan. Baiklah, seterusnya saya akan pergi pula kepada kamera. iPhone 14 Plus masih lagi menggunakan sensor 12MP kedua-duanya dan juga 12MP di kamera swafoto. Tetapi walaupun ia 12MP, sensornya adalah lebih baru dengan aperture yang berbeza dengan sebelum ini. Ia sedikit berbeza tetapi masih main peranan yang tinggi kerana adanya enjin fotografi baru yang dinamakan sebagai Apple Photonic Engine. Walaupun ia tidak mempunyai sokongan makro, tidak mempunyai sokongan zoom, tetapi ia akan memberikan satu pengalaman yang saya rasa memadai dan memuaskan untuk sebuah iPhone. Dan apabila saya menggunakan untuk mengambil beberapa gambar produk untuk tulis artikel di Amans, saya agak terkejut. Ini kamera daripada iPhone, ia masih lagi mempunyai kesan bokeh yang baik. Ia juga mempunyai kesan portrait yang cukup berkualiti tinggi. Dan yang paling penting, rakaman video di waktu malam yang wow. Tetapi rakaman video iPhone masih lagi akan ada kesan lens flare yang agak aneh. Dan ia bukan saja pada video tetapi juga pada fotografi di waktu malam. Saya ambil gambar jarak jauh, apabila kita zoom akan nampak kesan titik-titik cahaya yang secara rawak muncul. Saya tidak tahu kenapa berlaku pada iPhone tapi tidak berlaku pada Android. Baiklah, untuk video pula, ada satu ciri baru yang dinamakan Action Mode, iaitu satu mod penstabilan yang menjadikan rakaman video pada peranti ini adalah lebih baik. Kerana iPhone 14 Plus juga mempunyai OIS dan juga sensor shift sama seperti 13 Pro sebelum ini, menjadikan peranti ini sebagai peranti terbaik untuk anda merakam video, vlogging dan sebagainya. Oh ya, kamera swafoto 12MP juga, tetapi kali ini ia mempunyai sistem autofocus yang menjadikan lagi sekali kualiti kamera iPhone lebih menarik untuk digunakan walaupun sensor yang kecil. Baiklah, bateri peranti ini hanya sekitar 4300 sahaja dan menyokong pengecasan 20W sahaja. Walaupun begitu, ketahanan bateri sepanjang penggunaan saya adalah memuaskan. Jika penggunaan yang ringan, saya boleh menerima SOT sekitar 11 jam. Manakala penggunaan yang berat pula, tiada masalah untuk saya capai sekitar 6 jam ke 7 jam SOT, yang mana ini adalah satu perkara yang agak menarik untuk sebuah iPhone dengan bateri yang lemah. Tapi masih lagi mengecewakan kerana pengecasan 20W adalah sangat perlahan dan untuk mengecas peranti ini mengambil masa lebih 1 jam adalah satu kekurangan pada saya, sedangkan peranti Android yang lain
yang dijual pada harga lebih murah sudah menyokong pengecasan sehingga 100 watt, 120 watt ataupun paling kurang pun 65 watt. Sekarang saya ingin sambung mengenai iOS 16 pula. Pengalaman masih lagi sama seperti iOS 15 sebelum ini. Tetapi kali ini bila Apple menyediakan beberapa ciri seperti customasi kunci skrin, menambah widget, peranti ini boleh lebih diperibadikan kepada setiap pengguna mengikut cita rasa masing-masing. Dan bukan itu saja, saya juga suka sangat ciri fokus pada iOS 16. Ia ada satu sistem do not disturb yang terbaik pernah saya gunakan, kerana apabila saya berada di pejabat, saya akan hidupkan, bukan saya hidupkan, tetapi secara automatik ia berubah kepada work, yang mana notifikasi semua dikawal agar hanya yang penting saja paparkan dan tidak akan mengganggu saya ketika saya bekerja. Dan terdapat banyak lagi ciri seperti family sharing melalui fotos, Face ID akhirnya boleh digunakan secara melintang, security yang lebih baik dan banyak lagi perkara dalam iOS 16 ni menjadikan pengalaman penggunaan sebuah iPhone lebih baik. Oh ya, paling saya suka adalah papan kekunci akhirnya ada sokongan haptik dan saya tidak lagi memerlukan muat turun aplikasi papan kekunci pihak ketiga seperti Gboard. Sebelum saya tamatkan ulasan ini, saya akan cuba beritahu anda adakah iPhone 14 Plus ini berbaloi. Jika anda rasakan 14 Pro Max itu mahal dan anda perlukan iPhone skrin besar, ini adalah iPhone untuk anda. Tetapi kerana chipnya sama dengan iPhone 13 Pro, pada saya baik anda cuba cari iPhone 13 Pro Max ataupun iPhone 13 Pro kerana mempunyai kamera yang lebih baik, ada LiDAR, ada telefoto dan lain-lain lagi. Tetapi jika tiada lagi, ini mungkin satu pilihan terakhir untuk anda, tapi pada saya ini bukan iPhone yang terbaik dan mungkin tidak berbaloi untuk dimiliki. Harga bermula dengan RM4,699 untuk 128GB. Kemudian terus melompat kepada RM5,199 untuk 256GB dan mencapai RM6,199 untuk variasi 512GB. Hanya iPhone 14 Plus dengan chip yang lama harga mencapai RM6,000, malah RM5,000. Untuk saya mungkin akan setia lagi dengan iPhone 13 Pro dan mungkin tidak akan menggunakan iPhone 14 Plus sebagai peranti harian saya, tetapi saya tidak tahu untuk anda. Tapi ada warna purple, nampak cantik. Mungkin ini akan menarik perhatian anda dan ini je model yang lebih baru yang akan menjamin kemas kini yang lebih lama. Jadi itu saja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.